Tak tahu? Nah. Itu. Daripada keturunan Nabi Ibrahim juga. Daripada keturunan Nabi Ibrahim turun kepada Nabi Allah Yaqub. Ishak dulu, Nabi Allah Ishak. Anak kepada Nabi Allah Ibrahim. Ishak, Yaqub, Yusuf. Turun pada Yusuf 4 dah. Turun pada anak dia Bunyamin. Turun pada anak-anak dia yang 11 orang. Semuanya Nabi. Melainkan Nabi bukan Rasul. Tu. Yang Nabi Rasul iaitu pak dan Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Yusuf. Nanti Nabi dan Rasul 2 pangkat. Pegang 2 pangkat. Kita pangkat Pak ASP. SP kecil ya, Maqam Nabi besar mana boleh sama dengan maqam manusia. Ni maqam dia besar. Dapat 2 pangkat iaitu Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Yusuf. Yang bawah pada dia Bunyamin ni Nabi dah bukan Rasul. Tahu tak? Nabi bukan Rasul ada berapa orang? 2 minit pada sekarang. Hadiah Proton Saga. Ada? Tak boleh jawab? Makan belacan banyak. Dia itu 120 berapa? 124,000 lah. Daripada kalangan para Nabi itu ramai. Nabi itu ramai. Rasul semuanya berapa ramai? Acik, Rasul berapa ramai? Semua sekali ada lebih kurang apa? 13 orang Rasul. Yang wajib diketahui sebut dalam Quran Nabi dan Rasul seramai 25 orang. Boleh ingat tu. Nabi ni ramai. Allah sedih. Jadi sembelihlah. Sembelih tak tergamak. Lu buka mata tengok anak. Mata bertentang mata. Allah sedih. Nak sembelih anak Nabi Ismail kata tak payahlah duk tengok aku. Tak payah duk tengok. Tutup mata. Tutup mata sembelih. Allahu akbar, sunat orang sembelih tu baca takbir tu Allahu akbar, Allah sembelih. Saya cerita ni saya keluar yang mata sedih. Melih tu Allah Taala tukarlah. Diringkaskan cerita Allah Taala tukar bizibhin azim. Dengan orang kata sembelihan ataupun binatang yang besar, yang gemuk, yang steady, yang mancung. Iaitu seekor kibas tukar. Maka kata ulama tidak ada hari raya paling besar melainkan hari raya korban, bukan hari raya Aidilfitri yang dirayakan oleh orang Melayu sebulan. Puasa sebulan Said, raya sebulan kepala dah. Jadi orang kata raya paling besar umat Islam adalah hari raya Aidil Adha, hari raya korban. Maka nak menggembirakan dia, nak menyambut dia, sambut lebih daripada hari raya Aidilfitri baru kena. Kena buat satu hari raya Aidil Adha, hari raya korban. Ada hari raya lagu dia? Tak ada Yang banyak hari raya Aidilfitri, hari raya korban tak ada. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok pada takbir pun, hari raya Aidilfitri takbir dia berapa kali? Hari raya Aidilfitri takbir dia sat. Sifatnya apa dia? Mursal. Mukhayyad. Mursal lah sifat dia mursal sat ya. Tu imam naik atas member baca khutbah habis. Sembahyang raya habis. Naik atas member lah. Jangan disuruh tu imam takbir pula. Lepas sembahyang tu. Dia sembahyang dulu ke khutbah dulu? Saya apa lupa Lu abang Semayang lu. Semayang dulu. Semayang baru naik baca khutbah. Lepas bagi salam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada takbir dah. Jangan daripada Allahu Akbar Allah. Tak ada. Bersalahan dengan hari raya korban. Hang takbir lah sampai terkentut-kentut. Lepas semayang takbir, lepas semayang fardu takbir, lepas semayang sunat takbir, lepas semayang sunat mutlak takbir.
takbir. Sampailah hari tasyrik. Yang terakhir. Berhentilah takbir habis dah. Maka perbandingan yang dibuat oleh ulama hari raya Aidilfitri puasa sebulan. Kalau dah diberi pilihan kepada Nabi Allah Ibrahim AS, sembelih anak dengan puasa sebulan, hampa pilih yang mana? 2 saat daripada sekarang. Tok habis. Puasa lah, puasa tak berat sebulan. Nampak tak? Jadi itu menunjukkan bahawasanya hari raya paling besar iaitu hari raya Kurban. Dan disebutkan tentang hukum korban ini adalah sunat kifayah bagi seorang jika dia mempunyai berbilang ahli bait. Dia duduk dalam satu rumah, hukum dia sunat kifayah. Satu tumpuk mesti ada satu rumah. Tak ada, tak terpakai rumah tu. Apa faham ulama bahas sekurang-kurangnya satu tumpuk dia cover satu keluarga, satu family yang duduk di rumah tu. Dia cover anak, dia cover isteri. Seorang buat. Dia boleh buat banyak kali tak apa. Akikah buat sekali dah. Korban buat tiap-tiap tahun. Dah tua bangka buat akikah apa beritahu ustaz tak sah saya. Apa dah akikah tak buat atau nak lajak buat korban. Dah tua-tua bangka ni buatlah korban. Budak-budak dulu boleh lah buat akikah. Kata nak buat duit banyak saya, buat. Tak ada masalah. Boleh buat, iaitu kita boleh buat akikah dan juga boleh buat korban. Jadi bagi satu rumah satu tumpuk, kita ada buat macam tu dah, tak buat pun. Tak buat pun. Dan jika tiada berbilang ahli bait maka sunat ain. Maka dalam rumah tu tak ada ramai pun, dah seorang-seorang dia, maka dia menjadi sunat ain. Sunat yang saya sunat ain ni macam fardu ain, tapi fardu tu wajib lah kan. Paling disunatkan. Tu. Nak sampai tahap dia wajib dah. Nak sampai tahap wajib tapi tak wajib lagi lah. Bagi seorang, satu rumah seorang tu. Faham tak? Kalau kita ramai, ada ayah, ada mak, ada anak, ada apa isteri ni, buat satu tumpuk, buat satu terlepas semua. Macam sembahyang mayat, fardu kifayah. Berapa orang sembahyang? Kalau lepas sembahyang, aku tak payah. Macam tu lah, fardu kifayah. Kalau lepas sembahyang, aku tak payah. Dia tak kira. Kalau dia kata macam tu, sepatutnya dia kata, kalau aku sembahyang, lepas tak payah. Lepas tu yang tak main masjid. Dia macam tu. Makna kata satu rumah, satu tumpuk dia cover semua. Kalau dia duduk seorang wajib. Tak wajib. Sunat ain. Yang pakai tak wajib pula. Okey. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Tuhfah bahawasanya yang dikehendaki dengan ahli bait pada bab korban ada 3. Ni lah. Sebut dalam kitab mazhab Syafi'i ni, saya bahas mazhab Syafi'i ni tengok mazhab ni pening kepala je Okey. Itu tentang bab hukum dia Hukum dia saya ringkai-ringkai lah, masa kadang-kadang Dan tiada wajib korban itu melainkan dengan nazar. Orang bernazar wajib buat korban. Dia tengok binatang, Pak lembu hang ke? Ya, lembu aku. Hang nak buat apa lembu tu buat korban? Haram dia makan korban tu. Itu pendapat
paling kuat dalam mazhab kita Syafi'i. Ana haram. Ana? Dia wala dia kata macam tu ya. Ni kambing ni anak buat apa ni? Buat korban kot. Haram dia makan. Orang lain halal. Ana? Orang lain dapat logo JAKIM halal. Toing dapat. Yang lain boleh makan. Yang dia berdarah tak boleh haram. Termasuk juga anak cucu dia haram makan. Yang ni yang orang Melayu orang kadang tersilap cakap. Masa dua angkat ni nak buat apa-apa semua bagi duit nak buat korban. Korban hang haram makan. Cengang terkejut kita nah. Nak bagi halal makan, kata korban sunat. Yok nak buat apa kebau ni? Kebau ni aku nak buat korban sunat. Korban sunat hang boleh makan. Hampa jangan capui mulut. Berkata tak ketahuan. Nah. Manakala ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat ni lemah lah, tapi oleh kerana orang Melayu ni rajin duk cakap bab tu noh. Tak talah daripada Qahtan. Dia kata tak apalah, dia kata kalau sekiranya dia niat tu adalah korban sunat, tak maksud pun yang tu sebagai korban wajib. Itu pendapat lemah. Pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i. Pendapat paling kuat jadi korban wajib. Satu disebabkan oleh kerana nazar, yang kedua disebabkan oleh perkataan dia, taklik dia tu. Sebut taklik ni nah. Dia taklik tu. Dia kata ini korban aku, haram makan. Sebab tu orang yang nak buat korban dia mesti ada satu surat tulis dan tu korban sunat. Same salah. Tolong baca Ustaz. Ni saya wakilkan kepada tuan untuk melaksanakan ibadah korban atau menghasilkan ibadah korban bagi diri saya. Gitu kata macam tu. Pada ibadah korban sunat bagi diri saya gitu maka kita pun terima. Saya terima gitu indah. Ataupun dia kata ja'altuha udhiyah, dan aku jadikan dia ini sebagai korban, maka yang demikian itu wajib atasnya menyembelihnya dan tidak harus mentasarrufkannya dengan umpama jual, tak boleh jual. Atau menggantikan dengan yang lain sekalipun yang lebih baik daripadanya. Saya mula-mula pun rasa tak puas hati lah dulu ni Dulu ni duk dengar itu apa bukan niat kita pun Kita duk kata korban sunat lah kan. Kita kata biasa mulu kita nak buat apa korban lah. Duk petikai je Petikai tu masa duk bodoh dululah. Zaman komunis tu. Jadi Tok Guru duk bercakap tu, kita duk berasa biar betul bukan niat pun tapi bila dah besar sikit, buka kitab, selak kitab, tengok kitab tu, baru jumpa betul lah sebagaimana Tok Guru duk mengajar. Iaitu tak boleh kita kata yang sedemikian itu. Kalau kata jatuh wajib. Mana wajib? Bila jatuh wajib, kita tak boleh makan korban wajib. Korban nazar, kita sembelih. Sembelih. Orang yang sembelih tu, orang yang nazar tu tak boleh makan. Termasuk tak boleh makan itu adalah keturunan dia. Orang yang wajib atasnya nafkah, isteri, anak-anak, semua haram makan. Tu satu boleh dapat tu sahabat tu. Dan begitu juga dengan korban wasiat. Pak dia wasiat buat korban. Kalau dia wasiat, boleh kita laksanakan korban. Kalau orang tua kita telah meninggal dunia tak wasiat, tak boleh melaksanakan ibadah korban untuk dia. Dia wasiat leman tu, bila aku tiada, bila aku pergi,
Bila aku meninggal, jangan lupa buat korban kat aku. Tak pernah pun aku buat. Buat kat aku, dia wasiat gitulah. Maka kita pun buatlah korban sunat untuk pak mak kita. Maka yang demikian itu haram bagi kita juga makan daging tu. Sedekahkan kepada fakir miskin semuanya. Habis boleh. Boleh faham tak? Tak faham, tanyalah. Okey. Itu korban lah. Saya tak masuk bab akikah. Bab akikah ada 2-3 benda. Kadang dekat-dekat ada 2-3 benda yang lain sikit pada korban lah. Tapi dah dekat dengan raya korban, kita bahas bab korban sudah lah. Gitu. Dan syarat kurban itu adalah binatang yang berumur dia, kalau unta selama 5 tahun, umur dia 5 tahun. 5 tahun 1 hari. Kalau unta mahal. Tak payah bawa unta. Sedap daging unta. Daging unta kan best pun. Tapi daging dia banyak. 5 tahun baru boleh buat. 5 tahun 1 hari. Dan jika ianya dari kebau atau lembu atau kambing, maka hendaklah ada genap umurnya 2 tahun. Ini bagi kambing bek-bek. Pak anduk, tahu Pak anduk? Orang kampung panggil Pak anduk lah tu. Bek-bek, bau hamil ya amat. Ya, nyantu tu kambing biasa, kambing kacang orang panggil. Bukan janapari. Bukan bau. Itu kambing-kambing yang telah di clone. Kambing yang telah di apa? Dikawinkan. Jadi besar gitu tu. Tu kambing kacang tu umur dia 2 tahun. Kalau sekiranya nama binatang apa? Kalau biri-biri tak apalah biri-biri setahun lebih lah. Setahun pun boleh lah. Dia saling gigi tu gitu. Dan jika ia biri-biri hendaklah umurnya genap setahun. Saya tak baca, tengok ada. Dia main gitu. Dan sudah gugur giginya gugur, manakala umur cukup. Ada orang pakar kambing, ada orang pakar lembu. Dia ni cukup tahulah lembu tu cukup umur atau tak cukup umur. Kambing ni cukup umur atau tidak cukup umur. Kita tanya pada dia, cukup dah. Kalau dia tipu, dia tanggung. You tipu gua. Dekat akhirat tengok-tengok, tak ada. Dia tipu. Allah Ta'ala ganti balik. Umur dia mestilah setahun bagi, iaitu biri-biri. Setahun sehari lah. Dan lagi disyaratkan bahawa hendaklah korban tu selamat daripada aib. Selamat daripada kekurangan dagingnya. Terputus telinga, patah, tanduk buta mata, bunting, beranak. Okey, beranak saya nak abang. Okey, lembu bunting sial orang tu nak buat kekah, nak buat korban, tak tahu tengok dalam perut ada anak habis. Ikut pendapat yang paling kuat, tak boleh. Bunting tak terpakai. Kalau bunting tak terpakai. Sebab apa? Kurang dagingnya, tak sah. Tak sah ibadah korban. Tak sah ibadah akikah. Tak boleh. Macam mana nak buat? Satu pendapat yang saya abang. Kalau tu imam tu sembelih lah. Dia melih kat empah. Melih-melih tengok ada anak. Allah tepuk kepala itu. Tak apa Ustaz. Tak apa tu imam. Saya mengaji hari tu ada. Ada pendapat yang lemah. Pendapat lemah sikit lah. Iaitu disebut oleh Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah dalam mazhab kita Syafi'i, pendapat ni lemah. Dia kata memadai dengan bunting. Yang ni kalau berlaku lah. Sebab tu orang pilih korban, orang pilih jantan-jantan. Jangan pilih betina. Tapi kalau dah jantan tak ada, betina pun hentam lah. Kami betina, lembu betina.
Tengok dia punya susu dia tak kembang benar kan. Itu. Tak boleh gak kadang. Kita tengok orang pun macam tu juga. Nampak macam tak mengandung. Tiba-tiba keluar seorang pula lagi. Dia yang kadang tak boleh tengok. Tak nampak. Dia tak nampak. Tak dapat dikesan. 9 bulan dah nampak macam tu. Maintain dia. Tak apa nampak kata mengandung. Begitu. Perut besar. Begitu juga dengan binatang ni. Kita sembilan kena buat keluar sekong pula lagi. Keturunan kambing tu. Jadi yang demikian itu kalau nak ikutnya pendapat paling kuat mazhab kita tak boleh lah. Kena buat lain lah. Tak terpakai. Tapi tak apa, saya bagi jalan keluar, shortcut. Bagi jalan keluar iaitu pakai pendapat Ibnu Rif'ah. Kalau berlaku tuan-tuan. Sedihlah kawan berkeluar berapa ratus, berapa ribu dah. Semelih, tak tahu kata tak terpakai. Pula pekat dua kata, tak terpakai yang buat hari ni kecil hati dia. Sedih dia. Tak apa kita pakai pendapat Ibnu Rif'ah. Kata yang demikian tu boleh walaupun bunting. Saya pernah semelih. Kibas. Saya semelih kibas ada anak macam tu juga. Allahu Akbar. Kalau dalam bak korban dengan anak kali kena semelih. Kalau anak tu hidup lah. Mana kalau anak ada dalam perut, kita buat operation perut, anak tu hidup. Beh. Panggil mak dia. Mother. Jadi bila kita belah itu, dia duk panggil gitu, maka wajib kita sembelih pula. Kalau kita ikut pendapat Ibnu Rif'ah ni lah. Sebab apa? Sebab dia kata anak baby tadi menampung isi ibu dia. Dia tampung isi ibu dia. Isi yang orang kata, lepas kata tak ada tu, kerana buntingnya ibunya, digantikan. Boleh faham ni bahasa. Bahasa ni campur-campur moden, ada tradisional dah. Boleh faham tu bahasa kitab. Jadi kalau anak tu keluar pada perut mak dia, anak tu dia tampung daging. Maknakah anak tu hang kena makan? Kamu akan nak makan? Nak buang tak boleh, haram. Natang korban pun tak boleh buang ikut dan oi. Hatta dia punya perut dia, hatta dia punya apa? Dia punya kepala dia apa, jangan duk buang tak ketahuan. Manfaatkan semuanya. Sebab apa? Dia akan datang pada hari kiamat dengan kuku, dengan kulit, dengan bulu, dengan semua sekali. Jadilah seekor binatang lembu. Tapi tak kecil macam kita lah. Mampu 7 orang nak rabat lembu tu, ranak dia. 7 orang nak rabat seekor lembu, mampu. Kena badan besar, orang kata Allah. Besar dengan apa tu orang panggil big show. Kena badan besar big show, 7 orang ranak lembu tu. Tak ada mengucap qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala bagi special lah lembu hari kiamat. Hari kiamat special. Bila lembu tu duk berjalan, duk bawa tuan-tuan orang yang melaksanakan korban ni. Orang yang melaksanakan korban ni umpama dia beli kereta hari kiamat. Orang lain jalan supaya nak mampu. Dia naik kereta, dia naik kenderaan. Tu orang yang buat setumpuk, sekurang-kurangnya setumpuk lah semua hidup. Koman sangat tak pernah buat. Buatlah tiap-tiap tahun supaya kenderaan kita tu kita naik seorang. Kita tak share dengan orang lain. Setumpuk tahun ni campur 7 tumpuk kenderaan kita sorang-sorang. Ketika orang lain berjalan melata, berjalan dihambat oleh malaikat ke padang mahsyar, dia dengan segak, dengan seronok duduk atas kenderaannya. Dan kenderaannya itulah berjalan-jalan melata di atas orang kata pasir. Melata ke padang mahsyar dalam keadaan panas. Dan kenderaan itu juga
dia akan guna kenderaan itu untuk nak seberang sirat. Dengan kenderaan tu, yang apa duk cerita tok nenek kita, tok njang kita duk cerita dulu tajamnya orang kata sirat umpama orang kata rambut dibelah 7. Rambut dibelah 7. Rambut bukan rambut biasa, rambut umpama mata pedang, tajam. Tajam umpama mata pedang yang kita duk pijak tu. Cuba fikir elok balik. Ambil nama lepas nak buat korban malam ni. Hampa gamak kan nak, kaki kita nak pijak mata pedang tu, bagi lembu lah pijak. Bagi rebau lah pijak. Bagi kambing lah pijak. Dan Nabi SAW kata, setiap bulu, orang yang buat korban, setiap bulu binatang merupakan satu kebaikan. Setiap bulu kambing tu. 3 juta bulu, 3 juta pahala dia dapat. Nah, punya hebatnya, sonoknya orang buat ataupun laksanakan ibadah korban. Ambil nama cepat, malam ni ramai. Nah, 500 setengah, 600. Nah, 600. Cuba kita guna balik, fikir balik elok. Nah. Kita berjalan. Padang Mahsyar ni bukan kecil. Nak pergi jalan pun teruk. Nah. Dalam keadaan bogil, telanjang bulat. Dalam keadaan tidak berkasut. Matahari 2 jengkai atas kepala, sehasta atas kepala. Biarlah ada kenderaan. Ada orang main masjid naik basikal lagi. Ada lagi naik basikal. Kurang-kurang tu kenderaan, kenderaan. Kalau di dunia kita perlu sangat kenderaan. Bermacam-macam kenderaan yang kita ada. Kau boleh nak kereta lagi besar, nak bike express. Nak lagi besar. Takkan akhirat kita tak mahu kenderaan. Hanya RM600 tuan-tuan. Kancil pergi beli yang berapa dik? Kereta kancil. Ada dapat RM600. Kancil tu zaman Tok Nadok lah. Lama dah kancil. RM600 je. Sikit ni. RM600. Boleh dapat RM600. RM600 pun payah dapat. Tambahlah baru kalau kancil tu baru. Baru sikit kita upgrade, nama dia Viva. Upgrade sikit nama dia Iris. Apa lagi? Upgrade sikit naik dia Myvi. Berapa ribu? RM600 ya? RM600 ya? Allah Ta'ala bagi kenderaan yang elok pada hari kiamat. Hanya RM600 tuan-tuan. Koman sepana. Untuk kita. Kita duk tabung untuk diri anak-anak kita, isteri kita banyak dah. Hak dunia ni banyak dah kita buat. Tapi hak akhirat mana yang kita buat untuk kita? Tabung masjid pun duk pilih duit. Ni warna biru ke, ni warna hijau ke, hijau boleh tahan lah. Ni warna merah ke, warna merah tak, simpan elok. Cari hak warna biru. RM1 dia tabung untuk diri dia pada hari kiamat. Bawa bekal tu nasi lemak pun tak lepas. Beli nasi lemak, kata nasi lemak 5 kupas ayak je Nak buat perjalanan yang jauh, nak musafir yang cukup jauh, tak tahu bawa nasi lemak saja. Bolehlah dalam tabung tu untuk kita. Pak masuk RM10, RM20, RM50 untuk kita hari kiamat. Macam tu juga dengan ibadah korban yang kita buat. Untuk kita pada hari kiamat. Belum tentu anak kita nak buat, belum tentu isteri kita nak buat. Kita buatlah siap-siap. Dalam masa berapa hari lagi? Ada 20 hari, 20 lebih. Set. Raya apa hari apa raya? 23. Tahu mana tak tengok anak bulan. Itu dia Malaysia ni. Hampa tengok kalender ya. Baik tak payah lepas topor nak bulan.
Teropong habak, kita akan teropong anak bulan. Di atas bukit, gunung ni, cerita kat orang. Tak tahu. Sampai saya kata kepada ahli falak, kawan lah je anak buah saya dulu ni, di Sabah. Dia pejabat mufti, dia duduk. Saya kata kadang hang duk suruh teropong lah. Dah tahu lah bila anak ayah. Kenapa? Dah tahu bila anak ayah. Sampai macam tu. Kenapa? Tu macam mana yang saya sebut, dia pun tak kata apa. Nah, saya kata yang tu sound gitu ya. Dia tak kata apa. Jadi kalau raya hari Khamis nah. Hari Khamis lah kan. Hari Khamis 24. Hari ni apa bulan Syekh? 8 24 berapa hari? Ha? 16 hari. 16 hari ada masa. Ada masa. Korek tabung Ustaz. Korek duk tabung haji sikit tu keluar lebih-lebih lah. Nah. Dan kalau boleh, kalau sekiranya ada orang kita miskin, kampung ni ada orang miskin, buat korban di tempat kita lah afdal. Tak payah buat di Kemboja. Dah ramai dah orang buat sana nah. Bukan kata salah buat sana, tak apa nak buat. Tapi kalau tempat kita duk miskin lagi, nah, susulah anak dalam rumah dulu. Nah, janganlah susu anak duk jauh. Anak juga jangan buat kera lang, kesian kat depa orang Islam. Nah. Jadi orang kata susu anak kita, orang kampung kita dulu. Tahu ni orang Melayu pesen tu orang Kedah. Tu bagi kat dia semua dia dapat. Dah dia miskin. Nah. Dia dapat minyak menang apa? Misalnya dalam kampung tu ada lebih kurang dalam 2 orang saja, 3 orang. Daging korban hantar pergi dia. Iaitu 1/3 untuk dia. Untuk fakir miskin. Untuk orang kaya 1/3. Orang kaya suruh bagi tak apa. Ataupun 1/3 lagi untuk tuan dia nak makan. Sunat dia, tuan dia makan dengan elok. Sesuap saja daging tu. Sunat dia makan, ambil hati lembu. Ambil hati kambing. Sunnah Nabi makan hati. Makan hati tu. Makan hati. Makan sikit. Yang lain sedekah pada fakir miskin tu lebih afdal. Tapi kalau dia nak 1/3 untuk dia, buat 1/3 lah senang. Hari nak merepek pula, tahun depan tak mau buat dah. Duk kira daging kepala otak hang korban. Apa duk kira macam tu? Nah. Ni saya mana? Saya mana? Duk kai dah saya panggung saya mana? Saya bak kena ai. Nak apa? Dua kali helak kau bungkuk. Helak. Yang ni bukan helak, pelak ni. Dia angkut pergi semua apa ni. Ya orang letih-letih dengan apa dia tengok mata dah terbediak. Nak undertaker tak undertaker. Ni apa punya leceh nah. Tinggal lah sikit. Hang ambil 1/3 sudahlah nah. Nama pun korban tuan-tuan. Tu susah duk kira berapa banyak kita nak orang balik. Nah. Berapa banyak korban sedekah pakai miskin semua. Lagi bagus. Seorang yang pakai miskin, kaya dah. Orang kaya baru, tokek daging. Buka kok kedai depan jalan tu. Nah, mari. Murah. Beli ya. Dia boleh jual. Orang miskin dia boleh jual. Orang kaya tak boleh nah. Dan kita terima daripada orang yang sedekah daging. Kita tak boleh makan. Kita tak boleh jual. Kita kena makan. Nah, ingat elok. Kita jual haram hukumnya. Dan di sedekah pula itu berupa daging yang mentah, bersalahan dengan akikah. Daging mentah. Bagi daging mentah. Alah, kalau kata ramai orang miskin, hampa orang miskin senang tahu tak mana cari. Kampung ni 2 saat daripada sekarang. Apa dia?
tahu budak-budak tahfiz tu. Budak tahfiz dah ini kan. Budak tahfiz tu semua miskin. Sebab apa? Walaupun pak lepa naik kereta Mercedes, mata belalang, mata rebau, mata katak, mata macam-macam jenis mata. Lah ni keluar Mercedes baru macam jerung. C kelas kot. Dia keluar supaya jerung bentuk dia tu. Menonggek. Macam-macam mata lang pun dah. Nah. Jadi yang miskin tu haduk di pusat tahfiz tu. Sebab apa? Orang lelaki kalau umur dia 15, umur balik dah, pak dia penendang keluar rumah cari nafkah sendiri. Boleh keluar suruh halau dia. Yang kaya tu pak dia, yang kaya tu mak dia, dia miskin. Maka dia kapasiti miskin. Boleh bagi kepada budak tahfiz, budak anak yatim, kalau umur dah balik, sah dah. Tak payah pergi jauh Kemboja sana. Banyak lagi orang susah. Sana. Tapi nak pergi marah pula ejen Kemboja ada sini apa. Hari tengok saya duk kata macam tu, dah nak Kemboja pun tak apa buat, tak ada masalah apa. Tapi syaratnya buat di sana. RM300 kot, lepas ambil RM250 yang murah di Kemboja sana buat. Orang Kemboja susah. Setahun sekali baru jumpa daging. Setahun sekali itu pun raya korban. Orang pakat buat di sana. Yang lain boleh kata tak mengkedarah daging. Jadi tu yang orang buat di sana. Boleh nah. Tapi kalau ada tempat kita orang miskin, buat di tempat kita bagi lepas seronok di hari raya korban. Bukan hari raya haji. Tolong perbetul. Hari raya haji. Ni hang nak pergi mana siap-siap ni? Nak pergi raya lah mak oi. Raya apa raya haji ni? Yang tu pun mak bapak pun problem otak dia. Nah. Hari raya memang berjalan minta duit. Pergi berjalan. Orang nak sedekah. Hari raya terbesar umat Islam ni. Jalanlah minta duit. Kita ada berapa bagilah. Tak ada bagi daging lembu. Tak ada bagi kepala lembu bagi dia. Kalau di Kelantan tuan-tuan pergi hari raya kurban meriah. Dia sembelih berlambat-lambat ekor di Kelantan. Tempat kita ni dia tak berapa lah sebab apa tau. Nah, semangat tu dia tak faham ke macam mana tau. Nah. Yang kita duk abad ni. Nah. Boleh lantabung, himpun daripada awal-awal tahun. Start Muharram himpun duit. Sehari RM10. Sehari RM10, sebulan RM10. Sebulan RM10. Nah, cukup buat korban lebih apa? Cukup RM10 je. Tak cukup RM50. Sebulan RM50. Ini nama dia tabung korban akhiratku. Tu dia tulis macam tu. Tabung korban untuk aku beli kereta. Nah, ketika di akhirat kelak, tabung kereta akhirat. Dia duk kira kereta dunia ya. Hang tukar sebiji tayar berapa dik dah? 4 tayar dah berapa dah? Nah. Tukar speaker, tukar ni, buat tinted, buat apa kepala spoil, apa skirt lagi, bagi ganas. Bawa sport rim lagi, 14, 16, 17, 14 tak cukup. 16, 18, 20. Ambil sport rim traktor tau. Sa'i. Yang tu kadang orang boleh korbankan duit berlambat-lambat habis. Tapi kenapa tidak untuk diri dan ni masa kita duk sedap, masa kita duk kuat, masa kita duk ada duit, kenapa kita tak buka tau? Minda. Ana? Dan kita buat korban ni biarlah ikhlas. Ikhlas kita buat. Lillahi ta'ala buat. Kalau lepa kata, okey, kat hang panggu hang ni setengah apa dia 1/3, ambil lah. Jangan, baik. Kat hang dapat rimau menengah, ni belah aku tak dapat. Marah rimau menengah pula dah. Ni batang pinang apa habis lari belah tu. Kita buat korban jangan duk buat leceh lah. Korban pengorbanan. Nabi Allah Ismail boleh sembelih anak dia. Habis out lah. Nah. Lepas kata ni kita nak buat kenuri, tak ambil lah buat kenuri. Nah, ambil lah buat kenuri tak apa. Tu so duk fikir lah saya patah balik dah.
Ni tulang kat saya mana ni? Ya buat tak ada ai. Jangan leceh, kalau buat tu leceh. Leceh. Bagilah orang yang urus, kita dah amanah pada dia, hang urus korban aku. Nah, jadi dialah yang bagi. Dia bagi banyak tu kita sapu ambil lah. Sudahlah. Nah, lagi baik nah ambil balik, saya sedekah balik. Nah, saya sedekah balik dari ni bagilah pada lepa-lepa ni. Nampak tak? Boleh faham itu nah? Itu. Kalau kita ambil pun ambillah, masak untuk anak bini makan, tak apa, tak ada masalah. Sekadar tu sudah. Anak untuk, anak banyak, anak sedap. Nah, mati ringgit hampir beli kat market lah. Hampir kat market. Hang boleh tokok segala-gala, duk ada harimau menangis, harimau teriak, batang pinang, apa semua macam-macam punya duk ada dah. Kalau ni korban, nama korban Syekh. Boleh faham lah tuan-tuan. Korban. Berkorban apa saja. Kan betul ya? Korban apa saja. Ambil lah. Tapi kita yang buat korban tu janganlah teruk sangat. Belahlah 7. Hati, belah 7. Prak ni kalau lembu lah. Prak 7. Tulang, bahagi 7 tumpuk. Tu kalau orang bahagilah. Daging 7. Ni batang pinang, ni apa paha, apa lagi, musir. Ya, musir. Pak 7. Angka 7. Mau buat 7. Ekor 7. Tak ekor dah berebut dah. Ekor tu 7. Pak 7. Itu. Bahagi semua 7. Jadi dia bagi nampak orang yang bahagi tu, dia cakap dah. Dia lah nampak. Kita pilih lah. Ambil lah. Yang bahagian untuk orang miskin, jangan lupa. Kalau sekiranya orang miskin tak dapat sekurang-kurangnya 300 gram. Atau sekurang-kurangnya sekilo, orang miskin tak dapat, maka sirna saja ibadah korban yang dia buat tak dapat. Tak dapat pun Allah Ta'ala tak terima. Ni aku nak buat kenuri. Sekok dia buat kenuri, dia masak, dia rebui. Sekok. Dia buat kenuri. Habis. Tak dapat pahala korban. Dia nak buat kenuri boleh. Bawa keluar daripada lembu tu daging mentah. Mana kata jangan masak lah. Yang ni aku nak sedekah kat orang miskin. Sedekah dulu kat orang miskin. Kalau kata sekok dia buat 7 kilo sedekah. 7 kilo kat orang miskin. 7 panggu lah. Ambil daripada satu panggu sekurang-kurangnya sekilo sedekah orang miskin. Sikit sangat nah. Bila mereka nak kaya, bagi pun sikit. Hang bagi banyak-banyak, sepah bagi hantar kat orang miskin. Tu dia ada terkejut itu dah. Esok pagi mari. Murah. Nak lelok lagi lelok. Beli. Kita beli. Beli harga pasaran lah berapa Tok Wan lah. Lah pasaran lagi berapa sekilo? 1 pula. 28, 9, 30. Lebih kurang gitulah. Jual lah harga tu. Tak apalah saya jual murah. Orang miskin tu kata kita, boy. Timing. Timing. Mai, 15 ringgit sudah. Hantam, kita belilah. 3 kilo, 4 kilo kan. Gitu. Macam tu pejabat agama tolong orang miskin, pusat zakat ni tolong orang miskin bagi berapa ringgit. Kawan miskin dapat setahun 200, 300, 400 nak buat apa? Hang bagi orang miskin 100,000 ambil hang. Tak betul. Cuba pergi tengok zakat ni, duit zakat berjuta-juta, lepas buat apa saya tak tahu. Duk kira buat bangunan naik lagi tinggi, pam naik pejabat zakat. Tambah hak Selangor ustaz kata lah duit ni bilion ke apa. Berlambak duit zakat. Jumpa seorang orang miskin, makcik miskin ke? Miskin. Ni tengok susah. Anak sakit apa tengok kurang upaya OKU. Makcik 200,000 ambil. Kita nak selesai masalah miskin. Kalau tidak, takat 500, 600, 700 ni Allahu Akbar. Sedih ya berjalan kat Jaya cerah. Sedih ya. Habis itu. Tuan-tuan sedang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi kita sedekah daging mentah. Daging mentah. Bersalahan dengan akikah kita masak.
Duk tahu buat masak kurma apa lampau teruk sangat orang kampung. Duk buat masak kurma ni kurma kekah kurma apa Buatlah masak best sikit panggang. Alright. Ambil buat kekah ini kita panggang 2 ekor. Panggang. Bagi manis sikit. Tapi memang sunnah dia masak berkuah. Sunnah dia masak berkuah. Nah, apa buat kuah asin? Nah, buat kuah asin sup. Sup asin. Bagi manis itu. Buat panggang. Zam. Pagi orang miskin, tahfiz semua main makan. Pam. Oh, syok. Mau ada kelainan. Duk kira makan kurma tu, Allah. Cemuih kurma. Nah. Buatlah bagi clear. Buat sate. Sate kambing. Nah. Buat sunat bagi kuah lah. Ada kuah sikit. Nah, bagi kuah. Manis-manis sikit. Nah, untuk buat korban, buat kekah. Kekah kita masak dulu. Korban kita bagi mentah. Nah, bagi mentah. Jadi pilihlah binatang yang gemuk-gemuk. Nah, sebab apa? Daging dia banyak. Itu ada petua orang tua-tua dia gemuk apa tengok kat mana? Tengok kat dada dia, tengok dia punya tengkuk lah, faham lah. Tengkuk Allah, tengkuk kita besar ni tak payah. Nah, tengkuk bagi yang toriam-toriam tu. Tengkuk besar, isi banyak. Tengok pungkuk dia. Ni dia punya tulang punggung dia ni, kembang elok ah, bulat. Tak nampak tulang. Nampak tulang tak besar lah, isi tak banyak. Kebanyakan lembu lah ni kata 500, 500 setengah, 600 kemere. Nampak lembu tu kemere, sepikui lebih lah, lebih kurang. Sepikui something ya. Dia tak boleh pi 2 pikui. Ya, kalau 2 pikui tu dalam angka kutik seorang 800 sedap lah. Oh sedap. Lembu lah mahal, makanan mahal. Ya, tuan-tuan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, itu mengenai dengan orang kata daging. Dan bermula warna korban yang tak afdal. Yang ni kalau bagi 1 hari tak habis. Saya baca cepat-cepat lah. Bermula warna korban yang tak afdal. Warna lembu, warna binatang, warna kambing. Yang paling afdal warna apa? Siapa boleh satu? Siapa boleh bagi? Okey. Ada? Warna putih, ya pandai. Nah, hari kita makan depan tu sekali. Ada makan tak ada Teka-teka tak ada mampus tu yang kena belajar lah ni. Tu dia. Aduh. Jadi warna yang bagus afdal aja putih. Yang kedua. Dengar-dengar tu. Dah dengar lah tadi ni. Apa dia kata ni? Hitam lah. Hitam lah terui. Warna kuning. Kuning. Dan kemudian barulah kelabu, kemudian merah. Nah, kemudian merah, lah kali. Baru hitam. Hampa tengok hitam cengih kan. Badan macam besar tak? Tipu. Warna hitam dia, kulit dia tebal. Pergi carilah lembu warna hitam. Kulit cukup tebal. Nah, dah lah garang sepasal. Saya pernah kena tanduk dekat dia di Mekah. Sat mana ke mana? Dekat bukit apa nama? Bukit apa orang duduk orang Melayu. Kat Mekah dulu ni. Mekah lah tak ada lah bukit tu, bukit apa? Jihad nak. Kau jihad. Ni kena tanduk ni ada bekas kena tanduk lembu tu awat lah. Mana? Saya melepak ekor dah tu di Mekah. Hasil ekor tu tak apa nak betui. Dia bagi tu ni. Dia bayi kat mana ni? Kedal sikit lah. Gitu. Jadi yang afdalnya itu putih. Yang last sekali warna hitam. Warna hitam jangan duk ambil. Jangan duk ambil. Last sekali punya pilihan warna hitam. Warna hitam kulit tebal. Itu kena banyak. Isi dia tak banyak. Hak warna hitam. Cari yang putih-putih. Bini pun cari putih. Maka carilah yang warna putih. Cari warna putih. Bini ikut cerita rasa lah. Nabi tak abang pun putih, hitam, gelap pun semua. Nabi abang kata yang mana
pandai agama, nah, yang ada agama, yang cerdik agama, ataupun yang cantik, nah. Yang cantik kita tak ada nak suruh bohong ah. Orang lain sambak lu. Hak mana dia lincin ni cekah. Nah. Kalau ada hak cantik-cantik, dua benda ya. Satu putus cinta. Dah putus cinta dah, tua dah, umur pun lanjut yang kedua. Umur dia lanjut. Umur lanjut. Nah, saya pernah kira orang budak serak tapi umur dah lanjut. Saya kata hang jangan duk buat leceh, duk pilih-pilih lagi lambat lagi payah. Hang kahwin dengan member aku ni, gemuk sikit tak apa. Dia gemuk laleh kahwin. Nah, kahwin saya atur begitu. Dia kahwin ni so duk kira upah parai kahwin jelah. Nah. Laleh boleh nak. Ramai pada saya hari boleh. Nah. Jadi ya. Lah laki kalau pilih handsome sangat cari laki cari lain pula dah. Bini kalau serak sangat orang nak ngurat pula. Ana. Dia tak macam tu Arab. Tu Arab dia cemburu hampa janganlah duk usah tak ketahuan. Anak perempuan dia dengan bini dia. Jaga dia kepik jalan mana kepik Kahwin 40 tahun 50 tahun dah. 2 hari kira nak qalu innalillah. Tapi jalan berkepit dia abu ketiak. Kepit bini dah. Duk atas bas ni dia kepung. Kepung bini dah. Dah sungguh. Duk atas ni kepung ni. Hang janganlah duk buat lawak, duk pi sembang ke, duk pi leceh ke, terkena bini dia sentuh sikit ke apa ke, terkena bukan sengaja. Hang jaga. Dia maki berjabu. Nah, baik tak berhenti hang terju kot tinggal lah. Memang baik Mesir tak berhenti. Nah, baik dia tak berhenti, baik dia slow sikit hang terjun. Lepas itu nampak orang ngaji Mesir ni kahak-kahak. Nah, dia kahak-kahak sebab apa? Naik baik lompat, pum, naik atas tangga. Baik tak berhenti. Dia berjalan, dia tengok, jantan baik tu tak berhenti dah. Kalau perempuan dia berhenti. Kalau jantan dia slow ya. Dia slow. Cepat. Berarti dia laju. Kita elok nak nampak dia tinggal. Dia laju. Ada yang terbah tuan-tuan. Terbah. Hak bawa upi belajar ni. Yang boleh sambak naik. Kawan pegang, kawan paut baru naik tebas. Nah. Lepas itu pula lagi nak berhenti. Kita habaq ni nak berhenti. Nah. Abang kata nak berhenti. Dia pun slow baik. Terjun. Dia buat acah-acah lambat. Dia bawa pi ke Tokyo lah. Nah, dia bawa pi ke stesen bas lain. Nak terjun dah cepat-cepat. Berdarah biasalah tu. Nah. Macam mana boleh pi cerita naik bas lompat bas pula ni. Dia cerita buat korban apa punya leceh. Aduh, ya Allah karim. Nah. Okey, tu warna tadi nah. Mazhab ke Eropah dah 9 dah. 9 dah ni apa? Saya cepat sikit nah tuan-tuan. Saya ni kira faham. Saya mengajar tak suka lama-lama. Nah. Anda bawah sejam ya. Paling lama sejam ya. Nah. Saya tak suka lama sebab apa? Orang ni kalau mengajar sejam setengah 2 jam. Try apa malam ni. Dah saya tak panjang, saya takut. Okey nah. Niat korban. Cerita tentang niat sikit niat korban. Mana kita dah bagi pada seorang wakil, kita wakil kat dia, senang saja niat saya bagi cara senang, paling senang dalam dunia. Kita tak pi duk tidur, orang duk sembelih korban, kita pun jalan on. Ini orang duk tunggu, mana tak sampai-sampai. Haram je dah keluar macam. Lah awak tak maki nah. Kita kata kat dia pukul 8. 8.30, pukul 8.30 lah waktu duha ni. 8.30, 8 lah. Lah ni waktu duha, waktu habis subuh ke apa? Subuh habis ke apa? 7.30. 7 suku. Nah, lebih kurang itu lah. 7 suku setengah jam lepas itu 7.45. Pukul 8 lah. Pukul 8 boleh buat korban. Melih dah. Ayat kedua kan dah. Kalau ayat pertama tunggu lepas mayang lah. Ayat kedua. Nah, melih. Zam. Nah. Sembelih. Duk tunggu. Mana tak sampai hari ni? Lagi sorak.
Tak sampai-sampai. 5 jam duduk tunggu situ. Nah, 5 jam. Lembu pedap lari masuk lautan. Jenuh ligat lembu tu. Kena hari tasyrik yang terakhir. Hang mampu. Hari tasyrik yang terakhir, duduk ligat lembu lautan. Cari tak jumpa. Lembu pun pandai. Nyorok balik pokok. Usia. Dia kita duk tunggu dengan duk maki dia berjabu, ya Allah tak sampai lagi. Dapat dah lembu tu, orang balik duk tunggu tak sampai lagi. Tak payah, jadi payah-payah, senang saja saya buat niat dia. Nah, jadi sahaja aku ni dan saya nama sekian mewakilkan kepada penyelaras korban pada tu imam kita kan, pada ustaz kita agak, Patuk Haji kita agak. Nah, untuk melaksanakan bagi menghasilkan pahala korban saya bagi tahun ni kerana Allah Taala. Perkataan bagi menghasilkan pahala itu panggil ju'alah. Nah, dalam kitab fiqh. Kita bagi menghasilkan pahala korban untuk diri saya, kalau anak untuk anak saya, kalau isteri untuk isteri saya, kalau untuk ayah saya. Nah, kerana Allah Taala nah duit. Nah, 6 ratus 7 ratus. Cukup. Kita tidak lena pahala sampai. Nah, kita tak pi pun tak pi, kita tak pi pun tak apa, tapi sunat dia kita pi. Sebab apa? Kita tengok perbuatan ibadah tu, hatta Siti Aisyah sendiri pun buat korban, dia pi tengok, Nabi suruh dia pi tengok, padahal dia perempuan kan. Nabi suruh dia pi tengok. Ni anak darah kita tak pi tengok, takut darah. Lu takut darah, hambat nak darah pi tengok. Pakailah purdah tak apa, kalau segan sangat pakai purdah. Nah, pi tengok dari jauh lah, teropong. Ambil kamera pun tak apa, Pirate of Caribbean punya. Itu teropong tu, teropong pom tengok. Lepas dia buat, jadilah dapat pahala tengok tu. Dan darah tu jatuh, sebelum jatuh ke bumi, Allah Ta'ala dah terima dah ibadat korban. Sebelum, mana punya cepatnya, sebelum darah lembu tu jatuh, Allah Ta'ala dah terima. Jadi niat dia, aku pada wakilkan untuk orang kata melaksanakan bagi menghasilkan pahala korban untuk diri aku. Nah, kerana Allah Ta'ala Nabi kan. Dah selesai. Tak payah duk angkat beli, tak payah duk wakil. Tuan, sembelih untuk aku ni nah, aku wakil ke hang, tak gaduh. Tak gaduh wakil, tak gaduh nak turun edarkan pada orang. Cukup lepas edarkan sudah. Hang tidak lena ataupun ambil daging sudahlah. Ambil daging pangguang, jangan duk ambil banyak sangat. Agak-agak lah. Dan tak boleh dijadikan upah daging tersebut. Ini hati-hati dan waspada. Selalu kita duk buat. Ni upah bagi hang buat kerja lebih nak daging bagi upah, tak boleh, haram. Jangan niat upah. Niat hadiah. Niat hadiah macam orang lain dapat. Orang buat kerja, tak buat kerja dapat supa. Tapi kena cerdik sikit lah. Orang yang buat korban tu, orang buat korban kata bagi lebih sikit. Dia ambil panggu dia bagi, tak apalah. Tu. Tapi sebaik-baiknya upah bagi duit lah. Dia lapah bagi RM40. Sembelih RM40. Apa ni? Habis tu lah. Katok daging apa semua tu ada upah, tak ada kan? Tu. Begitu. Dan selalu yang kita buat tang situ satu silap. Yang kedua tang kulit. Tang kulit yang kadang kita pergi kambui, itu haram hukum dia. Tak boleh kambui kulit hadiah kepada orang miskin. Bagi kat dia tu. Bagi orang miskin kat dia, bagi kat dia hampir balik buat masak lemak. Hai, orang Banjar, orang Jawa makan kulit tu. Hampa buat leceh. Boleh makan. Kikir lah, jangan makan bulu dia. Kikir kulit tu, kira orang Indon makan Indonesia. Hampa kikir boleh elok, jual. Orang miskin boleh jual. Orang miskin ambil apa kulit tu, bagi jual kepada orang Indonesia. Mereka pandai buat. Kita kot tak pandai. Boleh ambil manfaat. Atau buat gendang. Buat kumpang, buatlah. Orang miskin. Begitu dengan kepala lembu apa semua. Kepala lembu. Kita bagi selesai semua ni, hadiah lah.
hadiahlah kepada sesiapa yang kita nak hadiah, dan orang wakil dah kat kita, kebaik-baik bagi kat orang miskin lah. Nah, orang miskin ambil dengan kepala-kepala, tokak lah, katak lah, ambil lah otak dia keluar. Nah, gitu. Banyak kepala cerewet. Benda sunat. Tapi apa dah terjun dalam bab korban, hampa kena baca hukum dia balik. Nah, walau benda sunat nah, dia ada rukuk, dia ada wajib dia, dia ada hak sunat dia, dia ada apa-apa kena belajar. Semua benda tu sunat. Jangan kata benda sunat duk hentam gitu, tak boleh. Nah. Dah kot, tanya soalan lah. Bab korban ni. Tanya soalan bab korban. Nah, saya cakap panjang dia tak sampai matlamat. Tuan-tuan yang tak faham, kalau ada tak faham lah, boleh tanya direct. Ni saya bagi faham, selesai masalah. Ni kita duk mengaji 30 tahun, 40 tahun dah bab ni kan. Alim pada saya Nah, saya duk habang saja ya, duk penyak gitu tuan-tuan nah. Jadi siapa ada soalan boleh tanya lah dalam bab korban ni. Ada soalan? Saya bagi masa dekat 2 minit ni. Tuan-tuan tanya, saya tak tahu. Kita tunggu minggu depan pula. Bulan depan. Bismillah. Ada soalan? Tak ada? Ada? Tak ada? Niat korban. Oh, niat tadi tak habis. Niat korban. Tadi kita buat yang tu. Alah. Boleh juga kalau kita hadir, sunat kita hadir. Masa orang nak sembelih, orang kata ni, Pak Mat ni lembu hang. Nah, lembu hang. 7 panggu tadi ni. Ni lembu hang. Okey, masa dia nak sembelih, masa kita dah angkat awal dah. Nah, menaknya terpakai dah niat tu. Nah. Jadi masa duduk sembelih, masa tu imam nak pegang buah tengkuk, pisau buah tengkuk, kita pun kata ini korban, ni korban sunat aku. Sepetujuhnya adalah korban sunat aku. Niat macam tu pun terima dah. Nah, tahu sembelih lah binatang tu. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu tentang niat. Saya cepat sini lah, hari saya tak sampai pula. Dan haram memindah daging korban. Duk Kedah hampir pindah Penang apa pasal? Nah, Penang, orang Penang lah. Orang Kedah. Jangan pindah, haram. Tapi ada pendapat yang kata boleh. Dengar dulu. Kalau orang tanya lah, pendapat ni lemah. Saya duk abang pun lemah-lemah mereka. Tapi boleh lah. Nah, kita belajar. Bersalahan pendapat Imam Asnawi. Imam Asnawi kata boleh kita pindah daging korban tersebut. Pendapat dia seorang-seorang ya. Lemah tak kuat. Pendapat paling kuat haram. Kalau kita kata haram pun betul lah. Nah, haram pun betul lah memindah daging korban daripada satu tempat ke satu tempat. Hampa buat di Mekah. Mekah dia masuk dalam kontainer. Kontainer dia hantar pergi luar negara. Dia pakai pendapat Imam Asnawi kot boleh. Nah, sebab apa? Orang Mekah semua pakai duk tokak daging lah. Banyak daging. Nah, kenyang gitu ya. Nah, jadi orang kata dia hantar pergi keluar orang-orang yang memerlukan daging. Afrika, Somalia, apa semua ni. Jadi yang tu dia kena pakai pendapat Imam Asnawi. Boleh lah, tak ada masalah apa. Kita pun macam tu, kalau orang kampung kita semua dah, kita bagi dah, puas hati apa semua dah. Nah, kita bagi kat orang luar tu, pakai pendapat Imam Asnawi. Nah, tapi sebaik-baiknya bagilah orang yang menyelaras ibadah korban tu handle sendiri. Hak panggung kita nak bagi siapa ikut dan tak boleh bagi pada orang kafir. Ibadat korban ni ada juga orang duk dengar dulu. Mereka kata apa boleh bagi nah. Saya dengar siapa kata boleh bagi pada orang kafir. Latalah dia baca pendapat mana, saya pun tak mau nak ni lah, tapi pendapat yang mafhum, yang maklum, yang masyhurnya tak boleh bagi pada orang kafir makan daging korban sebab dia ibadat kita orang Islam. Mana boleh duk ambil. Macam duit zakat lah no. Duit zakat bagi orang Islam sudahlah. Walaupun ada juga yang kata boleh bagi pada orang yang bukan Islam. Pada orang yang apa? Yang hati dia cenderung pada agama Islam, tak ngucap tapi hati dia ni terikat seronok dengan agama Islam. Memang ada pendapat yang kata boleh, tapi saya cenderung pada pendapat yang kata tak boleh. Dia zakat orang Islam sudahlah. Nah, orang Islam duduk miskin lagi 40 tahun, 50 tahun, 58 tahun ada lagi yang duduk miskin.
Sebab apa? Tak pandai nak guna duit zakat, nak edang pada orang miskin. Tak sampai. Tak sampai, tuan-tuan. Bagi 1,000 sebulan, 1,000 setahun nak cukup apa? Hampir settle. Hang masalah apa? Hang miskin masalah apa? Anak tak mengaji. Anak tak dapat kerja bagus. Hampir settle tak masalah dah. Bagi kerja bagi bagus. Settle masalah. Nah, hampir mengaji. Masuk universiti kami bayar. Pejabat zakat tanggung. Kami bayar bagi duit zakat. Nah, sampai masuk universiti. Keluar universiti sampai dapat kerja. Kami support. Selesai masalah dah. Selesai. Kalau kita pergi cari lubang-lubang dia sampai ke akar umbi dia. Tapi kita duduk sapu ke atas layang dia. 1,000 cukup lah setahun lah. 1,000 cukup lah. Duit zakat berjuta tuan-tuan. Dia simpan apa selesai lah. Bagi habis buat. Saya sebut ni negeri lain lah. Ni Kedah ada orang kerja berjual zakat pula. Tak dapat zakat pula saya. Saya dapat zakat? Tak dapat. Nah. Selalu macam tu orang duk bunyi tentang duit zakat. Dengar kata juta-juta. Tapi mana dia? Allah, sedih tengok orang Melayu tuan-tuan. Saya buka dalam Facebook, saya buka dalam WhatsApp, saya duk tengok kita, Allah, anak dia mata terkeluar sungai petani. Anak mata terkeluar perlukan pembedahan, perlukan duit tuan-tuan. Allah, usian. Kalaulah saya ada 2.6 bilion tuan-tuan. No, ada duit berjuta-juta dalam bank, orang remah kat saya lah. Saya ingat yang tu saya nak tolong dulu. Orang yang ada sakit kanser, anak dia perlukan pembedahan, anak dia sakit ni, saya niat nak tolong yang tu tuan-tuan. No? Tapi saya tak ada duit tu, orang tak derma kat saya banyak tu. Lepas ni derma lah, esok saya makin tidur, tengok dalam akaun ada duit juta-juta lah. Tapi kadang-kadang kita ni lah, angan-angan pun dapat pahala, niat dapat pahala. Nak tolong orang susah, sakit jantung, Allah. Pohon derma sini, pohon derma tuan-tuan. No? Yang zakat ni Allah, kadang-kadang dia bagi duit zakat, sakit ke apa, perlukan bantuan apa semua dia bagi. Tapi tak banyak. No? Bagi banyak. Saya masalah. Tapi apa pakat kena bagi kat zakat lah. Ada zakat duit tak ada. Kena potong zakat, bagi kat zakat, bayar zakat kat pejabat zakat. Kalau tidak, mereka tak ada duit, kenapa nak bagi? Macam mana kan? Gitu. Kena pakat-pakat tolong. Nah. Dia bayar ikan tank kadang dia pergi ke Merata tokong lah apa kebala lah. Nah. Tapi kita niat lah pergi ikut masjid. Niat ke tokong. Nah. Macam nasi pelita. Nasi pelita tu kira Hindu bro. Apa tahu Entah. Kalau saya tak salah, penasihat dia orang Islam. Siapa dia? 2 saat daripada sekarang. Datuk Sam? Datuk Samsuri? Ustaz Samsuri? Reject dah? Reject dah, keluar lah. Kau keluar lah. Rupanya pemilik dia Hindu no. Saya baru tahu lah. Sabit tu suruh makan si kandang. Saya kata, baik orang. Minta maaf siapa menegak si kandang ni. Tak bersih mana. Orang lelaki buat kerja. Kadang lepas import tu daripada India. India man. Bukan semua lah. Saya kata ni bukan semua lah. No. Saya kata tuduh semua pula. Apa semua demai pada India. Yang memang Hindu. Duk ayak tangan dia, kita duk minum ayak tangan dia, kita duk makan ayak tangan dia yang duk kata sedap macam ni punya angkat tangan. Nah. Tuan-tuan, eloklah. Nasi kandang ni kalau boleh eloklah. Lagipun kadang masakan perangat, masakan kadang dalam bilik ni maklum kata nasi kandang ada orang perempuan ke? Ada pernah nasi kandang pekerja ada perempuan dah? Tak pernah jumpa lah. Sekarang kalau ada lah kan. Tapi tak pernah jumpa perempuan. Kalau perempuan ada, kok dia bahagian cleaner. Bersih. Pinggan apa semua ni dia bersih. Dia cuci calat, dia mop, dia apa. Ni harap jantan. Jantan ni dah tahu dah. Balik rumah lagi kain kat kipas angin. Lagi spender di bawah kati. Tinggal. Baju. Allahu Akbar. Orang lelaki. Anak lelaki kita tengok ni raya. Tak kata tu dah perempuan pun lebih kurang kan. Tudung lempak. Belum sampai langkah masuk pintu ni, tudung dah buka dah. Lempak depan rumah itu ya. Punya kalut. Bab sembelih tadi.
Tak boleh. Tadi soalan tentang apa masalah apa nama orang sembelih bagi upah daging. Tak boleh lah. Kena upah duit. Lah tuan-tuan macam ni. Kata duit dia bagi RM40. Bagi dia RM40 upah dia sembelih. Habis lah, clear. Daging kat dia boleh bagi nah. Panggu dia panggu orang kaya. Panggu hadiah. Hadiah. Bagi macam orang lain lah bagi. Melainkan kalau tak habis apa semua tengok berlambak lagi tu hang pandai-pandai lah. Tauzek bagi selesai juga. Kadang kita nak selesai cepat gitu nah. Tapi jangan niat kita bayar upah begitu upah orang lapah. Orang lapah begitu juga upah orang sembelih. Kita bagi duit senang, settle masalah. Bayar orang nak tolong ni kira buat sukarela saja abang kalipa sukarela saja, ambil daging panggu hempa saja. Panggu orang senang, orang kaya ni ambil 1 kilo. Dah, selesai nah, bagi gitu. Melainkan kalau lebih daging tu lebih pandai-pandai lah. Itu atas penyelaras dia lah. Tak apalah, hampa ambil tapi bukan upah kata ni. Ni hadiah hampa dah lebih. Dah lebih itu. Boleh nah? Banyak kita memang buat silap. Memang buat silap pada awal lagi buat silap dah. Kita ni. Kita duk bagi upah daging, upah kepala, upah apa semua tak boleh. Dah habis lah kita settle. Tinggal kepala lembu. Aku hadiah habis kat hang kepala lembu ni lah. Orang lain tak boleh nak buat, hang seorang yang boleh buat. Hadiah habis ke dia lah. Tidak duk tinggal situ. Atau setengah ulama kata kulit tu hang tinggal sampai aput. Kulit tu hang tak boleh tanam, hang tinggal. Siapa nak ambil, orang susah nak ambil. Kalau dia tak ambil beberapa hari baru tanam. Kita orang kena dengan perut tanam, dengan kulit dengan perut-perut kita tanam. Perut pun ada orang nak ambil, orang miskin nak ambil. Jenuh busuk mampu. Apa cuci dulu. Ustaz, kalau orang cuci Ustaz, pakat suar ambil plastik. Masa duk selungguk dalam perut dia tu, dalam perut kitab, dalam perut apa tu, tai-tai itu semua buat tak tahu. Dia tengok jauh. Dia tengok jauh. Kali-kali juga. Dia tengok siapa pergi buat. Aku tahu dah. Dia ni pandai buat perut. Dia pindah. Tak apa. Hang sedia ambil plastik 2-3. Elok kawan tu lurut. Tanam dah apa semua. Najir apa semua. Boh dalam bekas apa semua. Tu dia. Tak ada ke perut ni perut manis sikit ke perut apa ni, perut kitab tak ada sikit ke nak balik pakai dia tanya amboi tamtik tadi apa tak pegang pun ini leceh kita buat macam ni tau. Siapa nak buat perut ambil lah ke dia hadiah. Siapa buat perut dapat ke dia kaya dia tu pergi jual kat pasar market yang jual sebab hadiah dah. Kalau orang miskin apa bagi gitulah. Sedekah bagi dia. Dia nak jual lah. Orang miskin tak apa. Syukur kau malam ni. Ni kuih seriat pergi mana ni? Biar apa? Jadi cikgu untuk malam ni panjang cerita lebar ni. Semua duk teringat nak balik rumah dah. Okey. Nanti kita sembang lagi kalau dan. Tak dan dah bulan depan. Bulan depan pula saya jumpa. Tuan-tuan. Nanti insyaAllah nanti kita baca sikit lagi. Kalau sebelum raya ni lepas raya dah. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin. Kepada semua. InsyaAllah kita jumpa pula lepas Hari Raya ni. Bulan 10. Bulan 10 makna lepas Hari Raya lah. Jadi maaf zahir dan batin. Cap siap tu. Sedih pula. Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya ambil semayang.